Terima kasih Muhammad Shah, salam hormat dan salam sejahtera. Semua rakyat termasuk di Sarawak perlu mempunyai sifat bertanggungjawab lebih-lebih lagi ketika negara sedang berjuang melawan pandemik COVID-19. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Hirudin Rahman mengingatkan agar masyarakat tidak saling menuding jari apabila kes baru positif COVID-19 semakin membimbangkan. Hirudin menegaskan isu negatif yang cuba dibangkitkan terutamanya dalam kalangan ahli politik tidak dapat menyumbang dalam usaha menangani penularan COVID-19. Itulah isu bila orang yang tidak bertanggungjawab bercakap benda-benda yang negatif ambil satu impak tidak membantu dalam kita menangani isu pandemik ini. Kalau boleh korang-korang bercakap ucap terima kasih lah. Menurut beliau, antara isu yang tular di laman media sosial adalah tiada proses sanitasi dilaksanakan di rumah panjang sedangkan peningkatan kes positif berlaku di kawasan itu. Menjawab isu tersebut, Hirudin menegaskan tidak semua rumah panjang perlu disanitasi. Proses sanitasi akan dijalankan jika rumah panjang tersebut disyaki sebagai kawasan penularan wabak COVID-19. Sehingga hari ini, 26 Januari, sebanyak 20 op sanitasi telah dilaksanakan melibatkan 18 buah rumah panjang yang berada dalam zon merah telah disanitasi. Ia melibatkan bahagian Sibu, Sarike, Kapit dan Miri. Sejak op sanitasi dimulakan iaitu pada 30 Mac tahun lalu, Jabatan Bomba telah melakukan proses sanitasi di lebih 200 buah rumah panjang. Untuk rekod, tahun lepas sebanyak 2,421 sanitasi telah dijalankan melibatkan kawasan epicenter dan tumpuan awam. Siapa kita? Opchilis berjaya gagalkan cubaan seludup 25,000 liter minuman keras pelbagai jenama melibatkan anggaran nilai hampir RM278,000 di Seri Aman. Pengarah Kastam Sarawak Herman Shah Abdullah berkata, rampasan tersebut merupakan hasil sepasukan anggota bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Kuching dan bahagian ancaman ekstremis ekonomi E5 Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia PDRM. Memaklumkan perkara itu menerusi satu kenyataan media. Katanya rampasan telah dibuat pada pukul 11 pagi Sabtu lepas di dua buah lokasi di Jalan Holis, Sri Jaya Park dan juga Jalan Kerja, Kampung Sri Wangi, Sri Aman, Sarawak. Kejayaan perolehan kes dengan nilai duti cukai RM402,000 ini merupakan hasil daripada risikan dan pengumpulan maklumat oleh Cawangan Khas E5 PDRM dan digerakkan melalui Opchilis yang merupakan kolaborasi antara Cawangan Operasi Darat Ibu Pejabat JKDM Kuching bersama Cawangan Khas E5 PDRM Sarawak. Lokasi pertama barangan tersebut disembunyikan di dalam premis lot kedai tidak bernama yang berkunci yang dijadikan stor bagi mengaburi pihak penguatkuasaan. Barangan kedua pula juga disembunyikan di dalam beberapa buah bilik di sebuah rumah yang dijadikan sebagai pusat stor simpanan bagi mengaburi pihak penguatkuasa. Kesemua minuman keras tersebut merupakan bekalan yang baru tiba bagi tujuan pasaran menjelang Tahun Baru Cina di sekitar daerah Sri Aman. Tebingan Sungai Limbang yang dijangka siap tahun ini bakal pamerkan keceriaan masyarakat setempat sebagai tema dan mercu tanda tebingan itu kelak, selain menjadi tebingan sungai terpanjang di Sarawak. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, cadangan dan hasrat itu telah disuarakan kepada pihak berkaitan dan berharap dapat direalisasikan. Kita akan lengkapkan ya dengan landscape dan saya telah pun minta ya supaya waterfront ini adalah satu tempat yang dapat menggambarkan keceriaan masyarakat. Jelas beliau lagi, projek pembinaan tebingan sungai fasa 1 berjumlah lebih RM22 juta itu dijangka siap pada Julai tahun ini. Manakala bagi fasa 2 berjumlah lebih RM23 juta dijangka siap pada September depan, yang mana projek ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri.
Beliau menyatakan demikian kepada media selepas membuat lawatan ke tapak projek berkenaan di Limbang. Dalam perkembangan lain, Datuk Amar Awang Tengah menyatakan selain tebingan Sungai Limbang, terdapat 4 lagi projek dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan lebih RM46 juta juga dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Ini meliputi 3 buah pembinaan jejantas berasingan dan 1 lagi projek melibatkan naik taraf di Bandar Limbang. Menurutnya, segala pembangunan yang telah sedang akan dilaksanakan ini bakal mengubah Limbang menjadi sebuah daerah yang membangun. Jelasnya, 1 projek telah siap iaitu pembinaan jejantas pejalan kaki di persimpangan Jalan Buang Siol, Jalan Bangkita dan Jalan Wong Sub-En dengan kos lebih RM3.5 juta. Manakala 1 projek pembinaan jejantas dijangka akan ditender bulan depan dan 1 lagi akan diserahkan kepada kontraktor yang berjaya pada bulan sama. Projek menaik taraf jalan sedia ada Jalan Tedungan Pandaruan kepada standard U3 Jabatan Kerja Raya sepanjang 1.16 km sedang giat dilaksanakan kini dengan kos lebih RM15 juta yang dijangka siap pada Januari 2022. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan.